Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Amma ba'd. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Malam ni kita sambung lagi pengajian kita membicarakan tentang fiqh solat berjemaah ataupun kita namakan sebagai pedoman imam dan makmum. Kita telah pun masuk ke bahagian-bahagian hujung buku kita ataupun kitab kita. Kita sedang bicarakan tentang solat Jumaat. Dan tajuk yang sedang kita bincangkan sekarang ni ialah syarat untuk sahnya Jumaat. Ada 5 syarat untuk sahnya Jumaat. Kita telah membaca sebahagian daripadanya. Iaitulah syarat yang pertama, dia dilakukan di kawasan permukiman. Permukiman maknanya kawasan tu ada orang duduk. Bukan setakat ada orang duduk saja, mesti ada rumah kediaman. Kadang-kadang ada orang duduk, dia buat duduk di kemah saja, pindah rendah. Bila musim tertentu, angkat kemah, pacak bawa pergi ke tempat lain pula, pacak ke tempat lain pula. Yang tu tak dikira sebagai kawasan permukiman. Mana mesti ada kediaman yang tetap, bangunan, binaan yang dibuat di situ, maka menandakan bahawasan di situ ada orang duduk secara tetap di situ. Maka itulah nama kawasan permukiman. Syarat yang pertama untuk sah Jumaat mesti buat di kawasan yang macam tu. Kemudian dia mesti buat secara berjemaah, syarat yang kedua. Kita dah bincang lah. Kemudian syarat yang ketiga mestinya dalam bilangan 40 orang. Daripada kalangan penduduk yang mustautin. Mustautin maknanya orang yang berada di satu tempat tanpa ada keazaman untuk berpindah lagi daripada tempat yang dia duduk itu. Kalau dia daripada kampung, kemudian dia datang ke kota, ke bandar, kemudian dia duduk satu tempat, kemudian dia berazam satu masa nanti dia akan balik duduk kampung balik, walaupun lama dia di kota tu, walaupun lama dia berada di Kuala Lumpur ni, maka dia dikira sebagai mukim sahaja, bukan mustautin. Sebab mustautin orang yang ambil tempat itu jadi watan dia, jadi tempat tanah air dia. Itu maksud mustautin. Dan tak semestinya orang yang mustautin itu dia mesti ada rumah sendiri. Dia mesti mampu beli rumah sendiri, ada kediaman sendiri. Tak semestinya. Kalaupun dia duduk di tempat itu, dia menyewa sampai ke akhir hayatnya, tetapi dengan keazaman, dia takkan pergi mana dah. Duduk situ, semuanya nak beli rumah tak ada duit, kan? Nak beli rumah tak ada duit ataupun tak cukup syarat, nak buat loan tak cukup syarat, terpaksalah menyewa, dan tidak ada pun keazaman untuknya kembali balik ke tempat lain atau balik kampung dan sebagainya. Dia nak duduk situ terus sampai mati, maka dia tetap mustautin walaupun dia penyewa. Begitu juga sebaliknya, tak semestinya orang yang dia ada rumah sendiri di satu tempat itu, dia rumah sendiri, dia beli rumah dengan duit dia sendiri di tempat itu, dia duduk di situ, tak semestinya lagi dia mustautin. Kerana apa? Kerana dia masih ada keazaman, tanam tekad nanti pencen nak balik dari kampung, maka dia tak mustautin juga. Dia status dia bermukim. Bezanya orang mustautin dengan orang bermukim ini persamaannya ialah dua-dua wajib Jumaat. Orang bermukim dan orang bermustautin itu kedua-duanya wajib Jumaat. Kedua-duanya kalau tinggal Jumaat berdosa belaka. Kedua-duanya kalau bermusafir sebelum daripada selepas daripada masuk subuh hari Jumaat tetap wajib Jumaat, kena cari juga masjid kat tengah jalan. Kalau tak semayang kat tengah jalan berdosa. Kalau dia keluar lepas subuh lah. Kalau dia keluar sebelum subuh hari Jumaat, gugur kewajipan Jumaat itu. Kenapa? Kerana gugur sebagai musafir. Tetapi yang membezakan antara mukim dan mustautin,
Sama dua-dua wajib Jumaat, berbezakan ialah mustautin itu masuk dalam golongan yang 40 yang dikira untuk sahnya Jumaat Zatul 4. Mukim itu, orang bermukim itu tak masuk dalam golongan 40 yang dikira. Mungkin dalam kalangan ramai-ramai kita ni ada yang mustautin, ada yang bermukim. Saya sendiri pun status masih lagi bermukim walaupun di sini. Sebab apa? Sebab rumah saya di sebelah Rawang tu, kemungkinan akan balik duduk sana pula kan. Jadi status saya adalah status bermukim. Tapi wajib tak Jumaat? Wajib. Kalau saya tak sembahyang Jumaat, dosa tak? Dosa. Kalau saya jadi imam Jumaat, sah tak? Sah. Kan? Cumanya kalau Jumaat itu cukup 40 orang, termasuk dengan saya, kena cari orang lain lagi, seorang lagi mustautin. Kan? Pasal apa? Pasal tak cukup 40 orang yang bermustautin, tapi biasanya cukuplah. Dan tak jadi syarat pun kita duduk kat tepi pintu masjid, AJK masjid, duduk kira tanya minta IC, tak ada syarat tu. Cukup dengan ghalabatul zan, berat sangkaan kita sudah. Jangan kita duduk menyusah-nyusah, duduk fikir pula benda tu kan. Bukan dituntut pun kepada kita. Baik. Yang ketiganya syarat 40, dan yang malam ini kita nak masukkan syarat sah Jumaat yang keempat. Syarat sah Jumaat yang keempat yang akan kita bacakan pada malam ini, iaitulah dalam waktu zuhur. Ini yang kita bacakan. Yang tiga tu saya dah baca dah sebelum ni, cuma hanya ulang balik je. Syarat sah Jumaat yang keempat dilakukan dalam waktu zuhur. Kadang-kadang mungkin kita terfikir, memang kita tahu pun sembahyang Jumaat ni masuk waktu zuhur, dan tak terbayang pun kita orang nak sembahyang Jumaat ni sampai dekat-dekat nak masuk waktu asar baru nak sembahyang Jumaat. Tak terbayang pun kita orang kampung gitu kan. Tapi dari sudut hukum boleh, walaupun dari sudut praktiknya hampir tak berlaku. Dari sudut praktiknya hampir tak berlaku lah orang sembahyang Jumaat pukul 4 baru start sembahyang Jumaat kan. Tapi oleh kerana dari sudut hukumnya ada, maka kita bincang. Kalaulah berlaku begitu, pukul 4 baru nak start sembahyang Jumaat, jadi bagaimana tu kan? 4.19 dah masuk asar contohnya kan. 4.20 masuk asar. Jadi sempat ke tak sempat tu, nak baca khutbah lagi kan. Ini yang kita akan bincangkan. Untuk sahnya salat Jumaat, maka hendaklah waktunya masih ada. Tu syarat sah Jumaat, waktunya mesti masih ada. Dan untuk sahnya Jumaat itu mestilah 2 rukun, ada khutbah dan 2 rakaat Jumaat itu dilakukan kesemuanya tanpa sedikit pun keluar daripada waktu. Berbeza untuk mendapat solat Jumaat yang kita dah baca selalu. Untuk sahnya solat Jumaat tu, dapat 1 rakaat pun dah boleh. Dapat 1 rakaat bersama imam dah boleh dah. Dapat 1 rakaat. Kemudian rakaat yang kedua kita sambung sendiri. Pasal apa? Pasal kita datang tadi dapat cuma pada rakaat yang kedua saja. Asalkan kita dapat 1 rakaat saja, kita dapat solat Jumaat. Bila imam bagi salam, oleh kerana kita datang lewat, kita dapat datang pada rakaat kedua, dan kita dapat 1 rakaat, kita sempat rokok sama imam pada rakaat kedua itu, maka kita bangun tambah 1 rakaat saja, maka dapat Jumaat. Itu ada sedikit perbezaan, jangan disalah faham. Dan perbincangan tentang waktu pula, kalau untuk waktu solat Jumaat itu, mestilah solat Jumaat itu sepenuhnya, sama ada rakaat pertama ke rakaat kedua ke, mesti sepenuhnya itu dalam waktu. Kalau dia dapat 1 rakaat pertama masih ada waktu Jumaat, masuk rakaat kedua masih ada waktu Jumaat, time tahun dia nak bagi salam, Assalamualaikum, tiba-tiba habis dah waktu masuk waktu asar, maknanya tak dapat juga solat Jumaat dia. Walaupun dia dapat 2 rakaat, tetapi oleh kerana waktu tak dapat. Waktu tak dapat. Baik. Jadi untuk sahnya salat Jumaat, maka hendaklah waktunya masih ada. Waktu Jumaat ialah waktu zuhur. Berdasarkan kata-kata Anas radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumaat ketika gelincir matahari. Itu waktu masuk waktu zuhur ialah waktu gelincir matahari. Gelincir matahari maksudnya ialah ketika matahari telah pun cenderung ke arah barat, setelah mana ia terbit daripada timur, kemudian dia berada di tengah-tengah langit, iaitulah sama antara timur dan barat, yang dipanggil sebagai waktu istiwa, waktu yang diharamkan kita salat sunat. Kemudian dia condong saja ke sebelah barat, itulah dipanggil sebagai gelincir matahari. Baik,
Sama waktu Zuhur dan waktu Jumaat adalah waktu yang sama. Baik. Muslim meriwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, katanya, kunna najma'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu. Kami salat Jumaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila matahari telah pun gelincir. Baik. Kemudian perbincangan seterusnya, waktu yang ada tidak cukup untuk diselesaikan solat Jumaat. Di hujung-hujung waktulah, kan, pukul 4 baru nak sampai ke masjid. Imam pun sampai pukul 4, semua akan sampai ke masjid pukul 4 hari Jumaat. Kita dengar macam tak logik lah, buat pilah andaian. Mana tahu, katakanlah negara berlaku peperangan sebagai contoh, kan, tengah kelang-kabut, tiba-tiba tenang balik, nak buat Jumaat pun kelang-kabut. Ada logik dan kemungkinan itu ada. Oleh kerana itulah hukumnya ada, kan. Baik. Jika waktu telah semakin sempit sehingga mereka tidak berkesempatan menunaikan Jumaat di dalam waktu itu, maka mereka hendaklah melakukan solat Zuhur. Kalau waktu dah sempit dah, perhitungan katakanlah kalau kita buat khutbah Jumaat dengan 2 khutbah itu, kalau kita nak baca wajib-wajib saja pun, yang rukun-rukun sahaja, kemudian tak ada mau'izah dah, pakai baca rukun dah, mau'izah atau nasihat tu tak ada dah dalam khutbah, kan. Kita katakanlah 5 minit atau 7 minit khutbah, kan, 7 minit khutbah. Sembahyang kita katakanlah 5 minit. Senang cerita, kita boleh 15 minit lah, kata 15 minit. Khutbah dengan sembahyang ambil masa 15 minit dengan cara yang paling minimum. Kalau berkhutbah tak cukup lah. Kalau berkhutbah cukup. Ni khutbah ni mana tak berkhutbah dah, tak bagi kata nasihat dah, terus baca rukun saja, kan, terus baca rukun saja. Maka tiba-tiba kita berada di hujung waktu, mungkin tadi ini tak sempat kerana berlaku apa? Berlaku kekecohan di negara, berlaku peperangan, berlaku apa-apa musibah, kan, malapetaka, bencana alam dan sebagainya, yang menyebabkan kita tak boleh nak kumpul untuk sembahyang Jumaat. Tiba-tiba musibah itu reda, masih ada lagi waktu. Bila tengok-tengok waktu, Allah, waktu pun dah, kalau buat pun memang tak cukup, nak baca khutbah pun tak cukup, kan, termasuk baca khutbah tak cukup. Maka pada ketika itu kena sembahyang Zuhur, hendaklah melakukan solat Zuhur. Jika mereka merasa syak tentang habisnya waktu, mereka hendaklah solat Zuhur kerana waktu merupakan syarat sahnya Jumaat. Oleh itu ia mesti dipastikan kewujudannya dan tidak memadai kewujudannya secara syak sahaja. Mesti yakin bahasanya waktu itu cukup. Kalau kita yakin waktu tak cukup, ataupun zon waktu tak cukup, ataupun syak lagi-lagi lah, maka tak boleh. Kalau yakin waktu tak cukup, zon waktu tak cukup, syak lagi-lagi lah, maka kita kena solat Zuhur pada ketika itu. Ini permasalahan ini mungkin ada satu ijtibah, ada satu kekeliruan dengan satu masalah yang lain pula. Satu masalah yang lain pula, iaitulah bila kita katakan seseorang itu, pernah kita bincang dahulu, apabila seseorang itu dia tidak mendapat solat Jumaat, syarat solat Jumaat dia kena dapat sekurang-kurangnya 1 rakaat, kan, ingat lagi, kan, sekurang-kurang dia kena dapat 1 rakaat. Tiba-tiba dia tak dapat 1 rakaat. So bila dia tak dapat 1 rakaat, dia kena sembahyang Zuhur, tetapi dengan niat Jumaat. Sebab apa kena dengan niat Jumaat? Sebab kewajipan Jumaat masih belum gugur daripadanya, sebab dia hadir ke masjid. So bila dia hadir ke masjid, sembahyang Jumaat tu imam belum bagi salam lagi. Rupanya imam telah pun selesai rakaat yang kedua, selesai rokok dah. Mana dia tak sempat rokok lah rakaat kedua, tak dapat rakaat. Kalau dia join imam pun, dia join berarti semata nak dapat jemaah sajalah, tak dapat rakaat. Tetapi dia wajib masuk dalam sembahyang Jumaat itu. Kenapa? Kerana dia masih ahli Jumaat. Kita dah bincang dah benda ni. Dia masih ahli Jumaat. Oleh kerana dia masih ahli Jumaat, tak gugur lagi kewajipan Jumaat itu kepada dia, dan dia tak boleh terus buat sembahyang Zuhur. Sebab apa? Sebab Jumaat tak sudah lagi. Oleh kerana Jumaat tak sudah, dia wajib masuklah sembahyang Jumaat itu, dan dia niatkan sembahyang Jumaat. Tetapi syarat untuk dapat sah Jumaatnya ialah dia kena dapat sekurang-kurangnya 1 rakaat bersama dengan imam. Tapi sekarang dia tak dapat. Oleh kerana itu dia bertemu antara 2. Satu, iaitulah dia wajib menunaikan Jumaat kerana Jumaat tempat itu belum lagi habis dan dia ahlinya.
Yang keduanya, dia tidak dapat solat Jumaat itu kerana syarat untuk dapat solat Jumaat kena dapat sekurang-kurangnya 1 rakaat dengan imam. Oleh kerana dua tu dia kena niat sembahyang Jumaat, kemudian dia bangun, imam bagi salam, dia bangun, tambah 4, jadikan dia sebagai zuhur tanpa perlu berniat zuhur lagi. Tapi kalau dia nak niat zuhur pun boleh, tapi tak perlu berniat zuhur. Dan masa dia masuk tu dia kena niat Jumaat, sebab Jumaat yang wajib kepadanya. Baik, itu satu persoalan tu. Kita dah bincang selalu dah yang tu. Tapi di sini pula, kalau kes tak cukup waktu pula. Kalau kes tak cukup waktu, adakah sama macam tu? Maknanya dia niat sembahyang Jumaat dulu, padahal tahu dah memang tak cukup pun masuk waktu kan. Nak baca khutbah lagi tak cukup pun. Tak sama yang ni. Yang ni kalau daripada awal kita dah tahu memang tak cukup waktu, katakanlah waktu ada 2-3 minit saja lagi, memang tak cukup, maka dia terus kena sembahyang zuhur saja pada waktu itu. Dia tak sama, walaupun nampak macam ada sedikit persamaan, takut terkeliru yang kes tadi ni. Jadi dia kena terus sembahyang zuhur. Kemudian tajuk seterusnya, waktu habis ketika sedang solat Jumaat. Jika ketika mereka sedang menunaikan solat Jumaat, lalu waktu telah habis, maka mereka hendaklah menyempurnakannya dengan solat zuhur, iaitu menambah 2 rakaat lagi sebagai menjadikannya solat zuhur. Maka pada ketika itu hendaklah dibaca secara perlahan dan tidak perlu berniat menyempurnakannya sebagai zuhur, malah disunatkan sahaja. Dalam hal ini adalah tidak harus memulakan semula solat zuhur yang baharu, kerana ia akan menyebabkan mengeluarkan sebahagian solat dari waktunya, di samping kemampuan melakukannya pada waktunya. Artinya, apabila mereka menyedari bahawa waktu sudah habis ketika mereka sedang solat Jumaat, lalu mereka memulakan solat zuhur yang baharu, bererti solat zuhur itu dilakukan di luar waktunya, padahal jika mereka menyambungkannya dengan solat Jumaat, mereka dapat menjadikan sebahagian solat zuhur itu berada dalam waktunya. Yang ni tengah ada sembahyang Jumaat. Ini kes sembahyang hujung waktu je ni. Gambarannya kita buat macam itulah kan, kalau berlaku peperangan, bencana alam sehingga menyebabkan mereka terpaksa melewatkan kan. Dalam keadaan yang normal tu kita tak tergambar macam mana lah orang kampung tu sampai pukul 4 baru nak kumpul sembahyang Jumaat, tak tergambar lah kan. Tapi dalam kes-kes yang luar biasa mungkin boleh berlaku. Jadi mereka sembahyang pun di hujung waktu dengan perkiraan mungkin cukup waktu itu. Tetapi apabila selesai khutbah, dah masuk waktu sembahyang, dah masuk dalam sembahyang, kemudian masuk dalam rakaat kedua sebagai contohnya, tiba-tiba waktu pun habis. Macam mana tahu habis? Contohnya kita ada jam loceng, ada macam jam digital kita ada sekarang kan, waktu digital dah bunyi ting masuk waktu asar contoh kan. Allah tengah ada sembahyang Jumaat lagi. Maka pada ketika itu tahulah mereka bahwasanya waktu asar telah masuk, sedangkan mereka masih lagi belum memberi salam solat Jumaat. Maka pada ketika itu mereka hendaklah meneruskan dengan, kalau dah buat 1 rakaat tambah lagi 3 rakaat, jadikan zuhur. Kalau dah buat 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat, jadikan dia sebagai zuhur tanpa perlu berniat zuhur, dan automatik dia jadi zuhur tanpa perlu berniat zuhur. Tetapi sunat dia meniatkan waktu itu, aku jadikan aku sembahyang zuhur lah, akan dalam hati aku sembahyang zuhur lah, itu je niat dia kan. Tapi kalau dia tak niat zuhur pun automatik jadi zuhur, tapi syaratnya dia kena tambah. Jangan berhenti bila tiba-tiba dengar signal di waktu solat kita TV tu dah masuk waktu asar. Kalau dia berhenti dan mulakan sembahyang zuhur yang baru, berarti dia sembahyang zuhur itu qada sebab dah masuk asar kan. Oleh kerana itu jangan berhenti. Kenapa? Karena kalau tak berhenti, berarti kalau dia telah pun sempat dapat 1 rakaat sembahyang Jumaat tadi, kemudian tambah lagi 3 saja. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita, kalau kita dapat 1 rakaat, sempat dapat 1 rakaat dalam waktu kita dapat solat itu tunai. Kalau kita sempat dapat 1 rakaat dalam waktu, maka sembahyang kita itu tunai. Kalau tak dapat 1 rakaat, dia akan automatik jadi qada. So kalau kita di hujung-hujung waktu dah, Allah tak sembahyang zuhur lagi ni, tapi lagi minit 2 lagi nak masuk asar ni, macam mana ni, nak qada kan, nak tunai, nak qada kan, nak tunai ni kan.
Kalau niat tunai kita tak sempat, niat saja sembahyang fardu asar, tak payah niat qada tunai, kan? Kalau dapat satu rakaat jadi tunai. Kalau tak dapat automatik jadi qada. tak perlu duk confuse nak niat qada ke nak niat tunai ke nak niat qada. Saja aku sembahyang fardu zuhur, 4 rakaat kerana Allah Taala. Cukup niat begitu sudah. Tak ada tunai qada tak apa. Kan? Pasal apa? Pasal niat tunai, niat qada itu bukan menjadi kewajipan dalam berniat. Bilangan rakaat pun tidak menjadi kewajipan apabila kita berniat. Yang wajibnya ada 3 saja, iaitu qasad, ta'arud, ta'yin. Iaitulah nak semayang, apa nama fardu ke sunat, fardu, apa nama semayang tu. 3 benda ni saja yang wajib dihadirkan dalam niat kalau kita semayang sendiri. Kalau kita semayang berimam, kita hadir satu lagi makmum. Ya. Jadi aku semayang fardu zuhur. 3 benda ni yang wajib. Bilangan rakaat, tunai, qada tak wajib dihadirkan. Itu sunat dihadirkan. Jadi kalau kita ada confuse semayang kita ni dapat qada ke dapat tunai ni, nak niat qada ke nak tunai, tak payah ada qada tunai, saja aku semayang fardu zuhur. Sudah. Lepas tu semayanglah. Kalau kata dapat 1 rakaat, tunailah jadinya. Kalau tak sempat dapat 1 rakaat, masuk waktu asar, qada lah automatik jadinya. Ya. Baik. Maka demikianlah apabila solat Jumaat, kalaulah dah masuk waktu asar, tiba-tiba masih lagi dalam solat Jumaat, walaupun telah habis 1 rakaat, walaupun telah habis 1 rakaat, tetapi oleh kerana waktu tak sempat nak habiskan semua sembahyang itu dalam waktunya, maka dia tak dapat juga solat Jumaat itu. Dan tak semestinya dia berhenti, bahkan dia terus sambung. Tambah lagi kalau ada 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat lagi, jadikan dia sebagai zuhur. Tanpa perlu berniat zuhur, tak wajib berniat zuhur, tapi sunat berniat zuhur. Kalau dia tak niat zuhur pun automatik jadi zuhur. Jadi kalau dia mulakan balik, buat sembahyang zuhur balik, sembahyang Jumaat tadi kira tak sah, berarti dia zuhur je jadi qada. Sebab apa? Sebab dah masuk asar. Tapi kalau disambung, zuhur dia jadi tunai. Sebab apa? Sebab rakaat pertama Jumaat tadi automatik itulah rakaat pertama solat zuhurnya. Ya. Baik. Kemudian seterusnya, tajuk seterusnya, tidak boleh mengqada solat Jumaat. Ni solat Jumaat memang tak boleh nak qada. Nak qada macam mana lagi kalau dah habis waktu? Baik. Solat Jumaat yang keluputan tidak boleh diqada, malah hendaklah diqadakan solat zuhur. Sebab apa tak boleh qada? Sebab waktu dia sama macam waktu zuhur. Habis waktu dia nak qada macam mana ni? Syarat dia mesti buat dalam waktu, kan. Oleh kerana itu kalau siapa yang terlepas sembahyang Jumaat, maka qadanya ialah qada zuhur. Kok ada sejarah lama dulu tinggal sembahyang Jumaat banyak kali sangat. Nak qada macam mana? Nak qada sembahyang Jumaat macam mana? Nak kena pergi sembahyang Jumaat tempat tu buat sekali Jumaat tu, kan. Jadi qadanya ialah qada zuhur. Siapa yang ada tertinggal Jumaat, maka dia wajib qada sembahyang zuhur. Baik. Kemudian seterusnya, makmum masbuk pada rakaat yang kedua, solat Jumaat mendapati waktu tidak cukup. Ini makmum masbuk. Apa maksud makmum masbuk? Makmum masbuk ni maknanya makmum yang datang kemudian lah. Datang kemudian, kalau secara umumnya lah, secara khususnya makmum yang dia tidak sempat rokok bersama imam, tak sempat menghabiskan bacaan Fatihah bersama imam semasa pendirian bersama dengan imam itu. Makmum yang masbuk, ataupun dengan secara lebih umum lagi ialah makmum yang ketinggalan, tak sempat daripada awal bersama imam. Makmum yang masbuk yang sempat bersama imam pada rakaat yang kedua solat Jumaatnya, apabila tidak sempat menghabiskan solatnya dalam waktu, maka dia hendaklah menyempurnakan baki solatnya dengan melakukan solat zuhur. Contohnya ketika dia sampai, imam sedang berada pada rakaat yang kedua, lalu dia mendapatkan imam pada rakaat yang kedua itu, dan apabila imam memberi salam, lalu dia bangun untuk menyempurnakan baki 1 rakaat lagi, maka pada ketika itu waktu telah habis. Dalam hal ini dia hendaklah menyempurnakan 3 rakaat lagi sebagai menggenapkan 4 rakaat, iaitu menjadikan solatnya sebagai solat zuhur. Dia datang pada rakaat yang kedua hari Jumaat. Maknanya tempat itu pun buat Jumaat lewat. Buat Jumaat pun dah hujung-hujung waktu, dah dekat asar. Dan jadi bila dia datang, dia sempat bersama dengan imam pada rakaat yang kedua. Dia dah cukup dah satu syarat. Apa dia syarat dia? Syarat untuk sahnya Jumaatnya ialah sekurang-kurangnya dia mendapat 1 rakaat bersama imam. Dah cukup dah syarat. Syarat Jumaat dia dah cukup dah.
Cumanya ada satu lagi syarat, mestilah solat Jumaat dia itu tidak terkeluar daripada waktu, mesti di dalam waktu juga. Yang ni satu lagi syarat dia kena penuhi. Oleh kerana dia dapat rakaat yang kedua, imam bagi salam, maka dia pun bangun. So bila dia bangun, tambah satu rakaat lagi, kemudian sebelum dia nak bagi salam, tiba-tiba waktu habis, masuk waktu asar. So bila masuk waktu asar, maka wajiblah dia sempurnakan solatnya sebagai zuhur, kerana seluruh sembahyang Jumaatnya itu tidak dapat disiapkan dalam waktu Jumaat. Itu sebab dia. Oleh kerana itu, maka dia pun bangun lagi, tambah lagi 2 rakaat. Berbeza kalau masih ada waktu, dia cuma bangun, yang tadi dia bangun, dia tambah lagi 3 rakaat lah, sebab dia dapat 1 rakaat bersama imam. Bangun tambah lagi 3. Buat macam zuhur lah, maknanya yang kedua tu duduk baca tasyahud awal, kan. Berbeza kalau kata masih ada waktu, dia cuma bangun tambah 1 saja sebab waktu masih ada. Syarat dia, sebab dia dah dapat 1 rakaat dengan imam, dia dah dapat Jumaat itu, ya. Baik. Jadi orang yang kadang masalah ni agak teknikal, agak kadang-kadang kita iya ke? Orang masbuk, dia datang mengikut imam pada rakaat yang kedua solat Jumaat. Ni kita katakan waktu masih luas lagi lah, waktu masih luas. Bila imam bagi salam, dia pun bangun untuk tambah 1 rakaat lagi. Berarti dia dapat Jumaat tu. Ni waktu luas lagi lah. Tiba-tiba baru datang orang baru pula. Ikut dia pula. Dapat 1 rakaat dengan dia. Pun orang tu dapat Jumaat juga. Tu pasal apa? Pasal kau tu sampai Jumaat. Kan? Dia kira berantai bersambung dengan jemaah yang awal juga. Kan? Tu benda ni kadang dia agak teknikal sikitlah, kan, benda ni, kan. Sebab dia syarat dia mesti dapat 1 rakaat secara berjemaah Jumaat bersama dengan imamnya, walaupun dia orang yang datang kemudian dan dia sempat ikut orang yang asalnya masbuk. Baik. Habis itu, jemaah tidak pasti apakah sempat menghabiskan solat Jumaat dalam waktunya. Ini syak. Jika mereka merasa syak tentang habisnya waktu sebelum memulakan solat Jumaat, maka mereka tidak harus melakukan solat Jumaat itu seperti yang disepakati oleh ulama mazhab Syafi'i. Ini kerana syarat mendirikan Jumaat mestilah dalam waktunya. Maka apabila waktunya tidak dapat dipastikan, tidaklah harus melakukan solat itu dalam keadaan syak tentang syarat waktu itu. Ini sebenarnya dah terangkum dalam perbahasan awal tadi, penjelasan awal tadi. Daripada awal dia dah syak cukup waktu ke tak cukup waktu ni. Dia cukup waktu tak cukup waktu ni mesti dengan yakin ataupun zon. Mesti dengan yakin ataupun zon. Tapi kalau dia syak, dia sanksi 50-50, masih cukup ke waktu untuk nak buat sembahyang Jumaat ni, kan? Dia syak. Kalau dia syak, maka tidak boleh lagi dia mendirikan solat Jumaat. Bahkan dia sembahyang zuhur lah, kan? Dan tak boleh juga dia tunggu sampai habis, sebab kalau tunggu sampai habis lagi, habis waktu, zuhur pun jadi qadha juga, ya. Baik. Itu kalau daripada awal lagi syak. Tapi kalau di tengah-tengah sembahyang, jemaah merasa syak apakah waktu telah habis semasa sedang solat Jumaat. Waktu sebelum sembahyang tadi, okey, yakin betul cukup. Tengah-tengah sembahyang tiba-tiba syak. Jam digital ni pun tak ada, kan? Syak saja, kan? Tengah-tengah sembahyang. Jika ketika mereka sedang melakukan Jumaat lalu timbul syak adakah waktu telah habis, maka mereka tidak perlu menyempurnakan solat zuhur, malah hendaklah disempurnakan solat Jumaat, kerana pada asalnya waktu masih kekal secara yakin dan keyakinan itu tidak dapat dibatalkan dengan syak. Ini bermula masa dia mula sembahyang tadi, dia yakin tak cukup waktu. Itu berbalik pada itu. Masa dia mula sembahyang tadi yakin cukup waktu. Cumanya datang syaitan ganggu, kan, tengah-tengah sembahyang, syaitan datang mesti waktu nak habis, dia timbul syak, kan. Tapi masa mula sembahyang tadi dia yakin cukup waktu yang ada. Maka pada ketika itu teruskan saja sembahyang Jumaat, tak perlu menjadikan dia sebagai zuhur. Kenapa? Kerana mengikut kaedahnya syak tidak dapat ditewaskan oleh yakin. Kerana dia mula dengan yakin, maka syak datang kemudian, teruskan dengan apa yang dia yakin itu. Selagi mana tak jelas, tak jelas, ya.
Melainkan kalau jelas macam mana? Contohnya macam ada jam ni lah. Ada jam waktu digital tu dia bagi syarat tip mau masuk waktu asar. Itu jelaslah. Ini kalau tak ada jelas apa? Tidak jelas apa? Maka masih lagi berdasarkan kepada keyakinan masa mula sembahyang tadi, yakin bahawasanya waktu ada dan waktu cukup. Seterusnya, salam pertama di dalam waktu, manakala salam kedua di luar waktu. Jika imam dan para makmum memberi salam yang pertama di dalam waktunya dan salam yang kedua di luar waktu, maka solat Jumaat mereka sah kerana ia telah sempurna sebaik selesai memberi salam yang pertama. Jika imam memberi salam yang pertama di luar waktunya, maka solat Jumaat itu luput kepada semua mereka dan mereka wajib mengqadha solat zuhur. Jadi waktu mereka memberi salam solat Jumaat tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, salam pertama, masih lagi ada waktu. Masuk salam kedua, bunyi tit kan, bunyi isyarat dah masuk waktu asar. Maka solat Jumaat mereka sah. Sebab apa? Sebab salam kedua itu sunat, dia tak masuk dalam rukun. Jadi yang rukun tu dah cukup dah. Salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, maka dah cukup dah, sah salat Jumaat mereka. Jadi kalaulah imam memberi salam pertama di luar waktunya, semuanya jadi tak sah. Pasal apa? Pasal otomatik lah takkan makmum akan beri salam dulu dari imam. Oleh kerana itu, kalau salam pertama di dalam waktu sah, kalau salam pertama di luar waktu tidak sah. Tidak sah. Kerana itu mereka perlu qadha solat zuhur. Perlu qadha solat zuhur. Baik. Pasal apa? Pasal dah berhenti dah sembahyang kan. Dah bagi salam dah, ya. Baik, seterusnya. Sebahagian makmum memberi salam di dalam waktu, manakala sebahagian lagi di luar waktu. Jika imam dan sebahagian makmum memberikan salam yang pertama dalam waktunya, sementara sebahagian makmum lagi memberikan salam pertama di luar waktu, maka dalam hal ini jika bilangan mereka yang memberi salam di dalam waktunya mencukupi 40 orang, maka sahlah solat Jumaat mereka semua. Dan jika sebaliknya, maka solat Jumaat itu luput menurut pendapat yang sahih. Kalau imam bagi salam dalam waktu, makmum ada yang bagi salam dalam waktu, ada bagi salam luar waktu, yang ni sangat sulit ni. Pasal apa? Nak kena dapatkan kepastian berapa orang yang bagi salam di dalam waktu. Kalau dapat diketahui bahasanya ada 40 orang cukup yang bagi salam dalam waktu, maka sahlah Jumaat mereka. Sahlah Jumaat mereka. Tapi kalau yang bagi salam di dalam waktu itu tak cukup 40 orang, maka semua Jumaat itu tidak sah. Jadi mereka kena buat sembahyang zuhur balik, ya. Baik, seterusnya. Waktu yang sedikit cukup untuk didirikan Jumaat jika dibataskan perkara yang wajib saja. Ada waktu sikit saja. Kalau nak buat Jumaat, kalau baca khutbah, kalau bersyarah lagi memang tak cukup lah. Tapi kalau baca khutbah, baca rukunnya saja. Baca rukunnya saja, tak payah ada mau'izah. Tak ada mau'izah, nasihat-nasihat, tak ada. Maka kalau itu cukup, maka wajib buat sembahyang Jumaat. Tak perlu nak bagi syarahan lagi dalam khutbah itu, cuma baca rukun saja. Apabila waktu semakin sempit sebelum mereka mendirikan Jumaat, jika waktu yang sempit itu masih memungkinkan mereka melakukan 2 khutbah dan 2 rakaat Jumaat dengan dibataskan kepada perkara yang wajib sahaja, maka hendaklah dilakukan kedua-dua perkara itu. Jika tidak mungkin mereka melakukan sebegitu dalam baki waktu yang masih ada, maka mereka hendaklah melakukan solat zuhur. Dalam hal ini mereka hendak segera menunaikan solat zuhur pada ketika itu juga, dan tidak harus bagi mereka melewatkannya sehingga habis waktu. Jadi kalau berkumpul semua ramai-ramai, tengok-tengok ada 7 minit. Kena cepat-cepat buat keputusan. Tuan-tuan, kita ada 7 minit saja ni. Ada 7 minit ni. Kalau ni imam beritahu, kalau kita buat ni dengan baca khutbah dengan nasihat ni tak cukup. Jadi baca khutbah cukup dengan baca rukun saja. Kemudian selepas itu, habis khutbah itu, buat yang wajib-wajib saja. Kan? Jangan diqamat-qamat lagi dah, kan? Allahu Akbar itu sunat, kan? Kalau itu dia ambil masalah.
Jangan qomat-qomat lagi dah. Habis-habis sudah khutbah tu terus Allahu Akbar, kan. Kemudian yang wajib saja, jangan baca doa iftitah lagi dah, kan. Tu sebab itu sunat. Terus Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah saja, jangan baca surah lagi dah, sebab itu sunat. Yang wajib saja, kan. Allahu Akbar. Kemudian ambil tumak ninah saja, tak payah banyak-banyak subhana rabbil azim wa hamdi, subhana rabbil azim wa hamdi, cukup sekadar ambil tumak ninah yang wajib saja. Kemudian kalau sempat mereka buat begitu dan masa 7 minit itu boleh dapat habis antara khutbah dengan Jumaat itu, wajib mereka sembahyang Jumaat. Tapi kalau mengikut perkiraan dengan masa yang ada tu memang tak sempat, maka waktu itu wajib mereka sembahyang zuhur dan tak boleh mereka tundakan sembahyang zuhur itu bagi habis dulu, bagi yakin betul-betul dah tak boleh sembahyang Jumaat. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau mereka tundakan sembahyang zuhur, habis waktu zuhur, berarti mereka qada sembahyang zuhur. Sedangkan waktu itu masih boleh ada untuk dilakukan solat zuhur secara tunai. Baik. Habis dah perbincangan tentang waktu itu. Kebanyakan yang kita pelajari pada malam ni mungkin tak berlaku pada kita, kemungkinan tak berlaku. Tetapi kerana ilmu pengetahuan kita simpan, kita tak tahu kemungkinan yang akan berlaku pada masa hadapan, ya. Baik. Okey, syarat sah Jumaat yang kelima, tidak berbilang Jumaat pada suatu tempat. Tidak berbilang Jumaat pada suatu tempat. Kalau satu tempat itu pada uruf lah. Kalau ada satu tempat itu, dia dikira urufnya ialah qaryah, satu perkampungan. Itu berdasarkan kepada penetapan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berautoriti lah satu tempat itu, kan. Jadi kalaulah satu tempat itu, dalam satu qaryah itu, satu masjid orang buat Jumaat dan penduduk situ semuanya dapat menampungnya di tempat itu, tak jadi kesukaran pun mereka untuk datang ke tempat itu, tiba-tiba buat 2 Jumaat di satu tempat itu, maka yang akan sah hanya salah satu saja. Yang akan sah hanya salah satu saja. Pasal apa? Pasal syarat Jumaat itu dia tak boleh berbilang kalau di satu tempat yang sama. Maksud tempat yang sama itu ialah tempat yang pada urufnya ialah dikira sebagai tempat penduduk situ, sama ada kampung atau bandar atau taman perumahan. Itu berdasarkan kepada uruf. Oleh kerana itulah dalam keadaan mudahnya diserahkan kepada pihak berautoriti dalam menetapkan itu. Ada juga kadang-kadang satu tempat itu yang berdekatan, tetapi pihak berkuasa agama membenarkan kerana kemaslahatan, kesukaran untuk berkumpul. Itu akan kita bincangkan, akan sampai tajuk itu. Syarat sah Jumaat seterusnya ialah hendaklah tidak didahului atau berserentak dengan takbiratul ihram Jumaat yang lain yang didirikan di tempat yang sama, walaupun tempat itu luas dan terdapat banyak masjid di situ. Ini kerana Rasulullah SAW dan para khalifah selepasnya hanya melakukan satu Jumaat saja di satu tempat. Bila kita dengar statement ni, kita pun mungkin sedikit keliru. Dia kata walaupun di situ ada banyak masjid, kalau tempatnya tempat yang dikira sebagai satu tempat tapi masjidnya banyak, maka hanya satu masjid saja yang dikira sah, dikira siapa yang dahulu lah, dikira siapa dulu. Kita mungkin tak terbayang begitu sebab definisi di tempat kita, asalkan masjid Jumaat, kan? Asalkan masjid Jumaat. Tetapi syarat untuk buat Jumaat bukan di masjid. Itu kita kena faham. Dan syarat untuk menjadi satu tempat itu masjid bukan mesti kena buat Jumaat. Kerana masjid itu ialah satu tempat yang diwakafkan untuk didirikan solat jemaah 5 waktu. Itu masjid. Bukan untuk didirikan Jumaat. Cumanya kebiasaannya orang buat Jumaat di masjid. Jumaat boleh tak dibuat di bukan masjid? Boleh. Sebab tu kita ada surau Jumaat, kan? Jumaat boleh tak dibuat di padang bola? Boleh. Tetapi dengan syarat padang bola itu dalam kawasan yang ada rumah-rumah orang, kawasan yang ada kediaman orang, ada kawasan permukiman. Boleh tak Jumaat dibuat di balai raya, di rumah kedai? Boleh. Sebab syarat Jumaat tidak disyaratkan buat di masjid. Oleh kerana itu bila statement ini menyebutkan walaupun di tempat itu masjid banyak, tapi kalau masih di satu tempat, maka tidak sah Jumaat yang terkemudiannya, ya. Hendaklah tidak didahului oleh Jumaat yang lain. Jadi Jumaat masjid itu ialah apabila seseorang itu mewakafkan sesuatu tempat untuk dijadikan
sebagai masjid, walaupun dia bukan bentuk masjid. Contohnya, dia buat satu bangunan ataupun rumah dia wakafkan untuk jadi masjid, dia wakafkan untuk sembahyang 5 waktu dan dia jadi wakafkan, maka hukumnya jadi hukum masjid. Maka boleh kita beriktikaf di situ, dan kehormatan masjid mesti dijaga. Tak boleh wanita haid dan wanita nifas yang tidak suci untuk berdiam di situ. Itu kalau dia wakafkan dengan lafaz untuk menjadikannya sebagai masjid. Sebab tak semestinya masjid itu syarat untuk sembahyang Jumaat. Baik. Masuk waktu dah. Okey, saya berhenti cukup-cukup waktu lah. Kita terus azan dan terus sembahyang sunat dan sembahyang jemaah lah. Baik, begitu kita stop kepada perbincangan tidak berbilang Jumaat pada satu tempat. InsyaAllah kita akan sambung pada perbincangan pada pertemuan lain kali lah, insyaAllah. Jadi sampai setakat itu dulu. Mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah, lepas ni azan, terus solat sunat dan solat jemaah. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.